dia dalam gerakan Islam. Pada model gerakan Islam ketika itu, kalau tengok Abim baju Melayu, sama ada berkopiah atau tidak berkopiah. Kalau berkopiah pun kopiah putih. Itu Abim. That is Abim. But Anwar tidak masuk dalam kelompok pemaparan Abim sedemikian rupa. Anwar masih lagi kopiah hitam. Kalau di subuh pun kopiah hitam. Kalau maghrib pun kopiah hitam. Dalam publik pun kopiah hitam. Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad menyangka kejayaan beliau membawa masuk Anwar Ibrahim, pemimpin ABIM ke dalam UMNO, akan melumpuhkan PAS. Tetapi lebih 20 tahun kemudian, perhitungannya terbukti silap. Anwar menderhaka dan setelah disingkirkan telah mencari kekuatan dalam PAS dan menganwarinaskan PAS yang menjadi cabaran besar kepada UMNO dan kerajaan. Ikutilah bab kedua, manusia berbagai wajah. Dr. Mahathir Mohamad, Wakil Rakyat Kawasan Parlimen Kota Star Selatan, melihat kekalahan besar Perikatan dalam Pilihan Raya Umum 1969 yang membawa kepada meletusnya peristiwa berdarah 13 Mei sebagai kesilapan dalaman UMNO. Kekalahan itu juga melibatkan dirinya sendiri, menyebabkan beliau memberontak dan menyebarkan kepada umum surat kritikannya terhadap style kepimpinan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Kerajaan bertindak mengharamkannya pada 14 Julai 1969, didahului dengan pemecatan Mahathir dari UMNO pada 12 Julai 1969. Walaupun Mahathir marah kepada kaum Cina yang menyebabkan kekalahannya kepada PAS, tetapi beliau melihatnya dari aspek PAS mempunyai potensi menjadi dominan di kawasan Melayu. Mahathir berazam untuk melumpuhkan PAS sama sekali. Kekalahannya kepada calon PAS, Yusof Rawah, pahit sekali untuk ditelannya. Setelah kembali kepada UMNO apabila Tun Abdul Razak mengambil alih pemerintahan negara, Mahathir dilantik menjadi Menteri Pelajaran, tetapi beliau terus mendukung keazaman untuk memerangi PAS habis-habisan. Formula paling berkesan bagi Mahathir melumpuhkan PAS ialah menerusi anasir dalamannya atau dari luar. Bila menjadi Perdana Menteri, beliau terus bertindak untuk mencapai matlamatnya sekalipun menghadapi tentangan dari dalam parti. Mahathir nampak Anwar Ibrahim seorang aktivis pelajar yang condong kepada PAS. Pada tahun 1982, Mahathir menggemparkan negara, mengejutkan PAS dan mengelisahkan orang UMNO sendiri apabila beliau mengambil Anwar Ibrahim yang bersikap kritikal terhadap UMNO menyertai UMNO. Tetapi bagi Mahathir, ini hanyalah langkah pertama dari strateginya untuk melumpuhkan PAS. Mahathir mudah menawan Anwar kerana dari maklumat perisik jabatannya, Mahathir tahu dia adalah seorang yang sangat ambisius, mahukan kuasa untuk menegakkan cita-cita Islamnya. Mahathir mengisi hasratnya. Mahathir juga melihat Anwar penting kepadanya kerana latar belakangnya sebagai pejuang ABIM, bekas tahanan ISA dan rapat hubungannya dengan beberapa orang ulama Wahabi dari negara Arab dan pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir. Bagaimanapun, pihak keselamatan yang mengkaji latar belakang Anwar telah nampak bahaya yang ditempah Mahathir. Anwar tidak akan sebati dengan UMNO. Radikalismenya akan terpancar. Bila peluang terbuka, dia akan kukuhkan kedudukannya. Dia akan menjadi ancaman. Mahathir telah membuat kesilapan. Dalam pada itu, Arab Saudi pula melihat Anwar semakin penting bagi menyekat pengaruh kejayaan revolusi Iran yang mahu menyebarkan revolusinya ke seluruh negara-negara Islam di Asia. PAS telah pun menerima konsep Iran mahu menjadikan hanya ulama sebagai pemimpin negara. Saudi mahu menggunakan Anwar sebagai Trojan Horse. Anwar menggunakan Wahabi yang disokong oleh anasir-anasir Iraq. Anwar tidak lagi nampak masa depan dalam PAS bila PAS menetapkan ulama ortodoks sebagai kriteria pemimpin PAS dan negara. Anwar suka tengok ulama pakai kot, pakai tie, tak pakai songkok pun tak apa, and yet he or she can talk well about Islam. Itu saya rasa personality yang Anwar nak. Because of his personality and dia punya thinking, ada Western influence in him, Jewish influence, whatever in him,
dia merasakan PAS ni second graders lah. Rasa saya lah. Ulama-ulama PAS ni pun tak standing dengan ulama-ulama kalau tengok yang di Mesir, di mana kan di Kuwait, di Qatar, kan Qatar, Kuwait orang pakai coat, orang pakai tie dan sebagainya. This not reflected dalam PAS. Beliau menilai penyusupannya ke dalam UMNO sebagai tepat. Anwar cepat menyesuaikan dirinya. Dia adalah seorang yang to be anyone, to everyone. Kepada Saudi, dia adalah Islamis tega, dan kepada UMNO, dia seorang yang liberal. Bagaimanapun di sebalik kecekapannya berlakon, perkahwinan larinya dengan Wan Azizah hampir mengancam nyawanya. Bapa mertuanya yang tidak menyukainya menemui Abdullah Badawi, seorang pemimpin UMNO, dan beritahu akan memusnahkan the little bastard, tetapi telah disabarkan oleh Abdullah. Dengan kesetiaan, daya juang, dedikasi dan ada ketikanya rakus, Azizah yang berpewatakan menawan menjadi pembantu berkesan kepada Anwar. Wan Azizah teguh pada ideologi dan berpurdah sebelum pun mengenali Anwar. Dengan menyokong kenaikannya menjadi Ketua Pemuda UMNO dan memberikan segera jawatan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Mahathir menghantar mesej kepada rakyat bahawa tidak ada siapa lagi akan dapat menghalang kemaraannya bagi menghancurkan PAS, Parti Fundamentalis Islam. Anwar adalah mekanisme kepada strateginya. Mahathir yakin Anwar sebagai proteginya akan kekal dalam UMNO untuk bersama dengannya bagi menentang apa saja yang boleh menjadi halangan kepada perjuangan dan matlamatnya untuk meletakkan orang Melayu setaraf dengan kaum lain, tidak sebagai kelas 2 dalam masyarakat Malaysia. Anwar menambat hati Mahathir dengan menunjukkan bahawa semangatnya lebih besar dari Mahathir. Jika Mahathir chauvinis, dia adalah supremasi. Jika Mahathir percaya Melayu mesti mendapat hak istimewa, selagi mereka memerlukannya, Anwar menunjukkan kepada Mahathir bahawa dia mahu hak itu dikekalkan sehingga kiamat. Tetapi ada sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Anwar tentang kelebihan Mahathir. Latar belakangnya sebagai pemimpin Islam yang radikal meragukan kaum lain berbanding dengan Mahathir yang sikap terus terang menyebabkan masyarakat bukan Melayu lebih meyakini keikhlasannya. Mereka lebih selesa dengannya. Anwar mengambil kesempatan dari keyakinan Mahathir kepadanya untuk menyeludup ke dalam kerajaan dan UMNO, rakan-rakan operasinya dalam ABIM yang terdiri dari mereka yang mempunyai hubungan dengan PAS, fundamentalis Islam dan radikal Islam, dan juga mereka yang terpengaruh dengan revolusi Iran. Untuk tidak menimbulkan sebarang prasangka Mahathir, beliau mengarahkan semua mereka ini supaya mengikut rentak Mahathir, bersuara dalam perkara-perkara yang Mahathir suka, supaya Mahathir tidak merasakan sebarang ancaman darinya. Dengan keyakinan yang diberikan oleh Mahathir kepadanya, Anwar mengadakan hubungan rapat dengan bank-bank yang mempunyai kaitan dengan kumpulan-kumpulan radikal Islam. Dia semakin kerap keluar negara. Menyedari percaturan dan cabaran dalam UMNO memerlukan wang yang banyak, Anwar mendampingi jutawan Melayu dan Cina untuk masa depan politiknya. Anwar hanya menjauhi atau menjadikan musuh mereka yang memusuhi Mahathir. Mahathir semakin percaya kepada Anwar, menaikkannya menjadi Menteri Pelajaran, jawatan yang diketahui umum sebagai jambatan kepada Perdana Menteri. Dalam jawatan ini, beliau mulai menampakkan tidak sabar. Dia mahu mencari pengaruh dan populariti bagi memperkukuhkan kedudukannya. Dalam masa yang singkat menjadi Menteri Pelajaran, Anwar bukan sahaja mengacau sistem dan semangat dasar pelajaran negara, menukarkan percutian akhir tahun sekolah dan juga mengarahkan istilah bahasa Malaysia ditukarkan kepada bahasa Melayu, menamakan semula Kementerian Pelajaran kepada Kementerian Pendidikan. Tetapi anda akan dapat melihat dalam bab seterusnya bagaimana beliau menubuhkan sarang-sarang operasinya ke arah menjayakan matlamatnya.